السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبلغ الرسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فيا أيها المحاضرون والمكرمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, yang berusaha, Tuan Nazir, para pegawai, seluruh kepimpinan jawatan kuasa, pengurusan masjid kita yang tercinta ini, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan haji, Puan-puan hajjah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat bil khusus, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita meninggikan puji-pujian kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Rabbul Jalil. Allah pertemukan sekali lagi setelah sama-sama kita meraihkan Aidul Adha, setelah orang-orang yang dijemput oleh Allah, Duyufur Rahman, para hujjaj dan tetamu-tetamu Allah yang mulia untuk berwukuf di Wadi Uranah Jabal Arafah. Semoga Allah menerima amalan saleh yang mereka lakukan itu, dan juga semoga Allah menerima daripada kita semua insya-Allah. Ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya mengawali pertemuan yang baik ini. Di awal kita menyebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama dan kedua daripada surah Al-Qamar, surah yang ke-54 di dalam Al-Quran, berada pada juzuk yang ke-27, muka suratnya 528. Kedudukan ayat ini di dalam mushaf adalah di sebelah kiri, pertengahan dan sedikit ke bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Apabila kiamat sudah pun menghampiri, dan apabila bulan itu terbelah. Peristiwa ini sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu, yaitu di antara salah satu mukjizat kebesaran Allah Jalla wa Ala untuk membuktikan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan lagi keyakinan Nabi yang mulia, agar dakwah yang disampaikan itu diterima oleh seluruh manusia. Allah anugerahkan mukjizat. Salah satu
yang Allah perlihatkan kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keizinan oleh Allah, bulan itu terbelah. Bulan terbelah. Sebagaimana kita melihat bulan itu memantulkan cahaya matahari, yang sekira-kira pada pandangan kita tengok bulan tu comel di saat purnamanya bulan tersebut. Walaupun di sisi sarjana Islam sebahagian mereka menyatakan bulan yang terbelah itu bukanlah bulan sebagaimana yang kita tengok pada hari ini, tetapi salah satu daripada planet yang ada. Wallahu a'lam. Imam Muslim meriwayatkan hadis ketika mana orang-orang Islam dan musyrik berada di Mina, iaitu tempat seluruh para jemaah haji yang datang dari seluruh pelosok dunia akan melaksanakan ibadah rami fi jamrah, melontar di al-jumarat. Yang mereka ini satu ketika dahulu waktu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perlihatkan kepada mereka bulan itu terbelah. Wal syaqqal qamar takassarat, bukan pecah tapi terbelah. Ketika mana orang-orang Islam melihat peristiwa yang penuh keajaiban ini, semakin kuat keimanan mereka. Yang menyaksikan juga pada waktu itu di kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang bermusuh dengan agama Allah yang mulia, mereka juga menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Apabila orang beriman melihat, makin bertambah keimanan, makin bertambah keyakinan, makin bertambah kebergantungan kepada Allah. Akan tetapi Allah menyebut orang-orang musyrik dikala mereka melihat akan peristiwa ini, wa in yarau ayatan yu'ridu. Tamu sekali mereka tengok bulan itu terbelah, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka kata antara satu sama lain, inilah sihir yang berterusan berlaku daripada Muhammad yang menyampaikan risalah Islam. Allahu Akbar. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, mutaakhir ini sekali lagi kita mendengar tentang berita atau isu penghinaan kepada agama Allah yang mulia. Termasuklah yang tidak terkecuali yang dihina itu adalah yang membawa agama Allah, yang membawa syariat yang mulia ini, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sampai satu tahap mengulangi kembali kejahilan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahil. Dan isu ini bukanlah isu yang baru. Kita dengar setahun dua, seminggu dua, sehari dua, bukan. Penghinaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku seawal mula-mula syariat itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali dah kita sebut perjalanan dakwah Nabi ini, di antara perhiasan yang banyak adalah penghinaan. Kata-kata yang keluar daripada mulut orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak ingin mengikuti ajaran Muhammad, cukup dahsyat. Tidak cukup dengan kata-kata, mereka menambah dengan perilaku perbuatan yang tidak baik, sehinggalah membahayakan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur di antara yang masyhur, iaitulah bagaimana peristiwa
Nabi SAW menerima layanan daripada seluruh penduduk-penduduk Taif. Kisah ni disebut dalam pelbagai versi riwayat. Awal-awal di antara sumber yang bercerita tentang sirah Nabi adalah seorang tokoh yang bernama Ibnu Ishaq, atau nama sebenarnya Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Madani, yang telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 151 Hijrah. Dan yang kedua Al-Imam Al-Waqidi, atau nama sebenarnya Muhammad Ibn Umar Ibn Al-Wahid Al-Wahidi Al-Waqidi, yang telah kembali ke rahmatullah sekitar tahun 207 Hijrah. Semoga Allah merahmati kedua-dua figura ini. Mereka menyebut di dalam sirah mereka, ketika mana Nabi SAW dakwah secara total di Makkah itu sudah pun ditolak. Seluruh orang-orang Makkah wa haulihi dan kawasan sekitarnya yang menerima ajaran Muhammad adalah lebih sedikit daripada yang menolak. Maksudnya nisbah yang tidak ingin, tidak jadikan Islam sebagai agama, tidak tertarik, bukan Islam menjadi pilihan akidah, lebih ramai daripada yang ikut. Lalu baginda ni bercita-cita untuk menuju ke suatu tempat yang mudah-mudahan di tempat yang baru, suasana yang baru, keadaan yang baru, persekitaran yang baru, orang-orang di tempat yang baru ini sudi menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah baginda ke Taif, yang sekira-kira jarak pada waktu itu menghampiri 100 km, yang memakan masa beberapa hari untuk sampai ke tempat tersebut. Dengan penuh semangat, dengan jiwa yang besar, dengan pengharapan yang menggunung tinggi, sampai Nabi kita yang mulia ke Taif. Ketibaan di Taif adalah ketibaan yang tidak diundang, datang tidak dijemput. Maksudnya tidak diraihkan sekalipun sedikit ketibaan Nabi SAW. Bahkan sebahagian orang-orang Taif telah pun mengenali siapa Muhammad. Nabi datang sampai ke Taif, betul-betul berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Taif pada waktu itu. Di Taif ni, suku Arab yang besar, yang juga menjadi majority mendiami tempat tersebut, adalah dalam kalangan Bani Thaqif. Yang menjadi ketua kepada kabilah Bani Thaqif ini adalah seorang laki-laki yang bernama Amru ibnu Umair. Dan Taif pada waktu itu dipimpin oleh 3 orang adik-beradik yang juga merupakan anak kepada ketua kabilah Bani Thaqif. Pertama Abu Yalail, yang kedua Mas'ud, dan yang ketiga Al-Habib. 3 beradik ni jagoan ataupun pemimpin di tempat tersebut. Orang-orang Taif sangat walak dan patuh kepada mereka bertiga, dan sangat menghormati ketua suku mereka, iaitu Amru ibnu Umair. Sampai Nabi dari Makkah sampai ke Taif, memperkenalkan diri kepada para pemimpin yang ada pada waktu itu. Ana Rasulullah wa khataman nabiyyin, indi risalatun minallahi azza wa jal. Aku adalah Muhammad, Rasul utusan Allah, dan aku merupakan penutup kepada seluruh para nabi yang pernah diutus.
dan di sisiku ada risalah yang aku bawa untuk disampaikan kepada kamu. Waktu Nabi cerita, bahasa mudah kita, mimpin Taif ni buat tak tahu, buat tak dengar, tak ambil peduli, sehingga mereka sebut, kamu ulang sekali lagi Muhammad apa yang kamu sebut. Nabi orang baik lagi, berjuruh lagi, dah orang suruh ulang pula. Ana Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin, indi risalatun minallahi azza wa jal. Aku Muhammad Rasul, utusan Allah, penutup kepada sekalian para nabi. Aku bawa risalah daripada Allah untuk sampaikan kepada kamu. Apa kata-kata pemimpin Taif? Kazabta Muhammad. Penghinaan pertama mereka, kamu tipu wahai Muhammad. Tuh kata-kata. Orang hari ini dia hina Nabi. Nabi wafat lama dah. Tu pun kita marah. Dulu orang-orang jahil hina Nabi depan-depan pula ramai yang menyaksikan. Oh, lagi dahsyat. Di mana maruah Nabi pada waktu tu? Jawatan Nabi yang tidak dipilih melalui mana-mana pilihan raya. Tuhan yang lantik. Kamu suka, kamu tak suka, setuju, tak setuju, kamu punya pasal, kata Allah. Muhammad ni aku lantik. Datanglah Muhammad kepada penduduk Taif, cerita pada mereka, aku Muhammad Rasul yang Allah lantik. Kazabta Muhammad, kamu tipu Muhammad. Ui, dahsyat. Mereka sebut, ma indaka malan wa ma indaka ahlan wa ma indaka syai'. Muhammad, kamu kena siapa diri kamu Muhammad. Aku tolong bagi tahu pada kamu. Ma indaka malan Muhammad, kamu tak ada harta Muhammad. Wa ma indaka ahlan, adik-beradik, anak-beranak pun kamu tak ada. Wa ma indaka syai', kamu ni Muhammad tidak ada apa-apa. Agak-agak lah nak mengaku jadi Nabi. Bahasa kita. Ui, hari ni orang hina Nabi tak boleh jawab. Nabi wafat lama dah. Waktu orang hina Nabi depan-depan, di mana maruah Nabi waktu tu? Allah seakan tidak ada nilai Nabi yang aku perintahkan, kata Allah. Orang buat lebih kurang dengan Nabi kita, dahsyat lagi. Kamu harta tak ada, anak beranak tak ada, pengikut tak ada, segala-gala tak ada, mengaku jadi Nabi agak-agak lah. Wallahi, demi Allah Muhammad aku bersumpah, fahalla wajadallahu ahadan yursiluhu siwak. Adakah Tuhan telah miskin dengan hambanya sehingga Tuhan perlu lantik kamu jadi Nabi? La wajadallahu ahadan, tak ada orang lain kau Tuhan nak pilih jadi Nabi ni. Oh gitu bahasa mudah. Sehingga Tuhan lantik kamu jadi Nabi. Oi, agak-agak lah. Kalau kaya menasabah, ada pengaruh menasabah, ada pengikut menasabah, ada harta menasabah, kamu tak ada apa-apa Muhammad. Dua kali hina. La umazziqanna astar al-Ka'bah lau kana Allah qad arsalak. Baik Muhammad, kalau betul sungguhlah kamu Nabi, aku akan pergi ke Mekah. Aku akan musnahkan kelambu-kelambu Kaabah yang di sana digantung berhala-berhala yang kami sembah, kerana aku tidak setuju kamu dilantik jadi Nabi. Allahu Akbar, depan-depan. Amat malang orang yang hina Nabi ni. Ketika dia juga mendakwa bahawa dirinya menghafal beberapa juzuk Al-Quran, mengingati ayat-ayat Allah. Sedangkan orang yang dia hina tu, Muhammad yang dia hina tu, Muhammad itulah yang membawa ayat-ayat Allah sampai kepada dia.
yang ayat-ayat Allah itu ya'ti khabarun minas samai sabahan wa masaan lailan wa nahara muta'abbad bitilawati, yang bukan turun mudah-mudah. Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi siang malam pagi petang, sahabat menyaksikan wahyu itu turun. Tiba-tiba ada orang sanggup mendakwa sebegitu rupa fitnah, wal'iyadhu billah. Adakah Allah telah miskin dengan hambanya sehingga Allah perlu nanti kamu jadi Nabi? Kalau betul kamu Nabi, aku tak setuju. Aku akan musnahkan kelambu Kaabah sebagai tanda protes. Aku tak suka kamu dilantik jadi Nabi. Murid kepada Al-Imam Al-Waqidi yang bernama Ibn Sa'ad, di dalam tabaqatnya Sirah An-Nabawiyah, yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 213 Hijrah atau 230 Hijrah lebih tepat, semoga Allah merahmati beliau. Ketika Nabi kena sebegitu, depan-depan kena, terpukulnya Nabi, terkesannya hati Nabi, sehingga Nabi keluar daripada jalan Taif ini, dan pemimpin-pemimpin Taif memerintahkan budak-budak, kanak-kanak, wanita, orang tua, orang kurang upaya memenuhi jalan-jalan Taif. Muhammad lalu sahaja jalan-jalan ni, kamu rami alaih, kamu lontar dia dengan batu, oi dahsyat. Kena sungguh. Kepala Nabi ni belah kanan, dalam satu riwayat yang dhaif, pecah kepala Nabi ni, keluar darah. Kena Nabi berlindung di bawah sebatang pohon anggur. Nabi duduk di situ. Nabi sempat mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum aku, kerana perbuatan mereka itu mereka tidak mengetahui. Allah, kena hina depan-depan tu satu hadah. Boleh lagi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Nabi ni mustajabnya doa, Tuhan tak pernah tolak pun. Boleh ya kalau Nabi nak minta, semoga kamu binasalah generasi yang ada di seluruh tanah Taif ini. Boleh Nabi nak minta. Tapi dalam banyak-banyak permintaan, kata Ibnu Hibban di dalam sahihnya, waktu Nabi sebut, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Berilah kepada kaumku hidayah kerana mereka tidak mengetahui. Bahkan aku mengharapkan di sisimu, wahai Allah, mudah-mudahan lahir daripada zuriat keturunan penduduk Taif ini adalah orang-orang saleh yang taat kepada kamu dan tidak melakukan syirik. Allahu Akbar. Dahsyat Nabi kita ni. Allah hiburkan hati baginda yang mulia. Peristiwa perjalanan rehlah yang begitu agung, saya, tuan-tuan dan kita semua sudah pun ratusan kali mendengarnya. Iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi balik sahaja daripada peristiwa ni, baginda menuju ke rumah sepupu baginda yang bernama Ummu Hani. Al-Hafidh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah di dalam Jami' Sunan beliau membawa riwayat dengan sanad yang hasan. Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Rumah pertama yang Nabi pergi adalah rumah Ummu Hani, iaitulah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita kepada Ummu Hani, demi Allah aku telah diperjalankan malam hari, menaiki kenderaan yang cukup laju dari Makkah ini menuju ke Baitul Muqaddasah. Kemudian aku di Mi'raj, naik ke langit tingginya sehingga Sidratul Muntaha. Aku menerima syariat agama Allah
iaitulah pensyariatan salat. Aku bertemu dengan sekalian para nabi, anbiya wal mursalin. Setelah selesai aku turun semula ke bumi. Aku naiki kenderaan yang sama sampai aku pulang ke Makkah ini dalam tempoh yang cukup cepat. Ummu Hani ketika mendengar cerita daripada baginda yang mulia, kata Ummu Hani, sesungguhnya aku beriman dengan apa yang telah kamu sebut. Bahkan sekiranya kisah yang kamu sebut ini jauh lebih hebat daripada apa yang telah kamu sebutkan, demi Allah aku juga akan mempercayainya. Cuma aku minta kepada kamu ya Rasulullah, la tuhaddith qaumaka bihadza fayukadzibuka wa yu'zuk. Jangan kamu cerita kisah yang sama kamu sampaikan kepadaku, kepada seluruh kaum-kaum kamu, kerana pasti kaum kamu akan mengatakan bahawa Muhammad, kamu adalah seorang pendusta dan kamu akan dihina wahai Muhammad. Allahu Akbar. Betul. Pagi keesokan harinya, bukan pagi esok, pagi itu lah. Kan riwayat yang lemah diceritakan daripada beberapa rijal. Pertama yang majhul, yang tidak dikenali siapa beliau. Beberapa orang riwayat ini di dalam Siyar A'lam An-Nubala, kata Al-Hafiz Syamsuddin Al-Zahabi, kami tidak mengenali beliau. Namun datang riwayat daripada Imam Muslim dengan sanad yang hasan, juga kuat. Nabi ini dia duduk fi amamil bab, depan rumah dia. Duduk tu dalam keadaan bukan keluh kesah, tetapi mencari ilham bagaimana nak cerita kisah yang telah berlaku malam tadi. Ja'a Aba Jahlin sara fi syari'. Datang Abu Jahal tak semena-mena berjalan depan rumah Nabi. Fayanzuru ilaih. Abu Jahal ni dia tengok Nabi. Dia tanya, ya Muhammad, indaka syai'? Wahai Muhammad, wajah kamu nampak ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Ada apa-apa kah kamu nak cerita? Nabi SAW menyebut, na'am indi khabar. Ya, aku ada berita nak sebut. Baginda cerita bahawa aku telah diperjalankan malam hari dari Makkah ini menuju ke Baitul Muqaddasah, Mi'raj, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, turun semula ke Baitul Muqaddasah, balik semula naik kenderaan yang cukup laju sampai pada waktu yang cepat. Abu Jahal dengar cerita ni sedang molek, boleh bahan, boleh poin ke dia. Betul, seumpama ini kamu nak cerita pada kaum kamu Muhammad. Ya, baik. Aku kerahkan seluruh penduduk Makkah. Aku kumpulkan mereka dan kamu cerita kepada mereka sebagaimana telah kamu cerita kepada aku. Abu Jahal, hak memang dia tak setuju dah. Dia memang musuh dah. Dia kumpul-kumpul, dia panggil Muhammad, cerita sebagaimana kamu cerita pada aku. Nabi cerita. Selesai baginda cerita, yang mula-mula memberi react kepada cerita Nabi, Abu Jahal. Dia sebut perkataan kazabta Muhammad. Tu jawapan dia pertama. Kamu tipu wahai Muhammad. Sedangkan tadi dia dengar dah cerita tu. Waktu dia lalu depan rumah Nabi, Nabi cerita dah ke dia. Kenapa dia tak sebut kazabta waktu tu? Dia tunggu juga momen di mana seluruh manusia ada menyaksikan kisah tu. Dan dia nak supaya manusia seluruhnya dengar. Waktu Muhammad sebut kisah ni, akulah orang pertama kata kazabta, kamu tipu Muhammad. Agak-agak lah nak tipu. Di kalangan yang ramai mendengar, mereka semua sebahagian besar adalah orang-orang yang pernah sampai ke Baitul Muqaddasah, yang perjalanan itu memakan masa sekitar 40 ke 44 hari, kata
Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Tiba-tiba Muhammad cerita dalam waktu yang cukup cepat. Nak percaya pun benda tak munasabah. Kalau tak percaya susah juga. Di sinilah keluar rekaan riwayat yang mengatakan bahawa sebahagian dalam kalangan sahabah yang baru memeluk Islam waktu itu, ketika dengar Nabi cerita seperti itu, sebahagian mereka keluar daripada Islam. Muhammad ni sahirun majnun. Muhammad ni penyihir. Bukan setakat penyihir, gila pula Muhammad. Oh dahsyat. Kata-kata ni dahsyat. Penghinaan tu waktu Nabi hidup dan penghinaan tu depan-depan. Depan-depan. Kalau hina hari ni, memang terkesan kita pun rasa nak marah. Tidak munasabah kalau agama ni tidak sampai kepada orang yang menghina tersebut. Mesti agama ini sampai kepada dia. Tetapi di mana keimanan dia waktu dia hina Nabi? Sebagaimana kalau kita sebut mudahnya di kalangan sahabat, dengar cerita seperti itu, keluar daripada Islam. Sahabat keimanan mereka yang dia memakai gelaran Al-Akbar, dia juga mempercayai Allahu Akbar. Nabi ni, Aisyah radhiyallahu anha cerita, satu ketika waktu baginda pulang ke rumah dalam keadaan wajah yang cukup berseri, gembira, ceria, tiban nafsin. Wajah Nabi ni wajah yang Aisyah tengok tak ada masalah. Kata Aisyah, inilah peluang yang aku perlu manfaatkan untuk minta sesuatu daripada Nabi. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Wahai Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah untuk diriku. Ud'ullaha li, berdoalah kamu kepada Allah untuk diriku. Hadis ni diriwayatkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, yang beberapa riwayat yang lain juga menyebut kisah yang sama dengan sanad yang kuat. Aisyah minta supaya Nabi berdoa kepada Allah untuk diri dia. Nabi ni sebagaimana orang yang sedang dalam keadaan suka, gembira. Kalau kita nak minta tolong pun mudah. Kita ada masalah, tengok member kita muka dia pun 2x2 macam kita juga. Jadi kita tak minta lah. Kerana apa? Boleh jadi ada masalah baru pula. Kalau kita tahu dia ni ceria, kerja pula beres, anak-anak soleh-solehah, dia pula ada keuangan yang sedikit kukuh, kita nak minta tolong pun yang semunasabah nak minta dengan dia. Aisyah bila tengok wajah Nabi gembira, Aisyah minta supaya Nabi mendoakan dia. Nabi ni on the spot angkat tangan, yarfa' yadahu ila sama, angkat tangan ni menadah ke langit. Nabi sebut Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah berikan keampunan kepada Aisyah. Dalam hadis ni ada satu adab atau cara yang sangat mulia Nabi ajar pada kita. Saya, tuan-tuan dan kita semua boleh jadi yang sudah berkahwin, jarang kita sebut ketika kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan isteri kita, kita sebut nama isteri kita dalam doa. Nama isteri kita yang mulia tu jarang kita sebut. Paling tidak, ya Allah ampuni dosaku, dosa ahli keluargaku, dosa isteriku, dosa anak-anakku, dosa mu ayahku, dosa mu ayah mertuaku. Paling tidak gitu lah. Cuba kita sebut sekali. Kalau isteri kita nama Aisyah,
kita sebut waktu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa isteriku Aisyah, berikanlah kemuliaan kepada dirinya, lindungilah dia di mana sahaja ia berada, rezekikan dia bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, jauhkanlah dia daripada musibah. Allah sebut nama tu lebih memberi makna. Tanyalah ibu-ibu, isteri-isteri kita, kalau kita sebut nama dia dalam doa, Allah, penghargaan dia cukup luar biasa. Bukan buat-buat, kita sebut semua. Nabi boleh minta pada Allah, Allahumma ghafir li zawjati, ya Allah berikan ampunan kepada isteriku. Boleh Nabi sebut, tapi Nabi ajar sebut nama isteri itu. Allahumma ghafir li Aisyah, ya Allah berikan keampunan kepada isteriku Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, keampunan kepada Aisyah ini aku minta terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, dosa-dosa yang akan dia lakukan, dosa-dosa yang terang-terang dia buat, dosa-dosa yang tersembunyi yang dia seorang sahaja yang tahu. Berikan keampunan padanya. Allah wahati Aisyah ni ketika dengar doa Nabi seperti itu, Allahu Akbar, gembiranya Aisyah sampai terduduk dia. Terduduk Aisyah. Nabi tengok Aisyah sampai terduduk. Nabi tanya, ya Aisyah, ayasirruki min du'ai? Wahai Aisyah, adakah kamu suka sangat dengan doa aku? Demi Allah, kata Aisyah, yang mendoakan kepadaku bukan setakat suamiku. Kamu adalah Rasulullah, yang doa kamu tidak pernah Allah tolak, yang siang malam Jibril datang kepada kamu, yang ibadat kamu cukup luar biasa. Tidak ada manusia sebaik kamu. Demi Allah aku bersumpah. Nabi bila dengar penghargaan isteri itu, Nabi yang mulia menyebut, wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Sekiranya kamu ingin mengetahui wahai Aisyah, doa yang aku sebutkan kepada kamu tadi adalah doa yang sama aku sebutkan kepada Allah, li ummati, untuk seluruh umatku, fi kulli salah, setiap salat yang aku tunaikan. Imam Al-Baghawi menyebut setiap salat yang Nabi tunaikan ini termasuk salat fardu, salat sunat, qiyamul lail. Nabi mendoakan kita, ya Allah beri keampunan kepada seluruh umatku, dosa-dosa umatku yang terang-terang dia buat, yang sembunyi dia buat, yang telah dia lakukan, yang akan datang dia lakukan. Di saat Nabi minta doa kepada umatnya seperti itu, di kalangan umatnya ada yang sanggup menghinanya. Allahu Akbar. Tak cukup dengan itu, Anas ibn Malik ibn Nadar juga meriwayatkan hadis sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu hari Nabi mengajak aku dan beberapa orang sahabat yang lain menuju ke Baqi' Al-Gharqad, iaitulah di suatu tempat yang saya, tuan-tuan dan kita semua akan sampai kepadanya, tanah perkuburan. Sebelum daripada ini kita menuju ke tempat tersebut, kita menghantar, mengiringi jenazah. Selesai jenazah dikebumikan, selesai ia disemadikan, selesai talqin itu disebut, masing-masing dalam kalangan kita balik ke rumah atau ke tempat asal. Isteri yang dikasihi waktu hidup, demi Allah isteri tidak akan masuk bersamanya ke liang lahat. Anak-anak yang dia kasih, segala-gala yang dia beri pada anak, demi Allah anak-anak juga tidak masuk ke liang lahat. Masing-masing akan balik. Satu ketika orang akan iringi kita dan kita tidak akan balik. Anas menyebut,
Nabi membawa aku dan sahabat yang lain menuju ke tanah perkuburan Baqi'. Sampai di sana Nabi mendoakan, Allahumma ghfir li ahli al-Baqi'. Ya Allah, berikan keampunan kepada seluruh penghuni Baqi'. Selesai baginda doa, baginda menoleh dan melihat kepada aku dan sahabat yang lain. Lalu baginda bersabda, kata Anas, wajidtu anni laqitu ikhwani. Wajidtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat merindukan, sangat berhajat, sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Wajidtu anni menunjukkan Nabi ni terlalu ingin untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Bila baginda sebut demikian, sahabat yang duduk depan Nabi ni masing-masing mereka tengok antara satu sama lain. Kamu tengok aku tengok kamu. Lalu Anas kata, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak? Wahai Rasulullah, bukankah kami yang ada di hadapan kamu ini adalah saudara-saudara kamu? Seakan Anas ingin tanya Nabi, ada orang lain ke yang kamu anggap saudara sehingga kami di depan ni bukan saudara kamu? Awalaysa nahnu ikhwanak? Bahasa ni cukup sedap dan cukup beradab. Bukankah kami yang ada di depan-depan kamu adalah saudara-saudaramu, ya Rasulullah? Nabi bila tengok para sahabat dia, Nabi menyebut, antum ashabi. Kamu bukan takat saudaraku, kamu ashabi. Kamu adalah orang-orang yang di dalam jiwa kamu ada kecintaan kepadaku, dan kamu memiliki jiwaku. Allahu Akbar. Antum ashabi. Ada beza ikhwani dengan ashabi, ada beza. Saudara-saudara ni kita kenal dia, mari semayang sekali, duduk dalam satu saf, imam yang sama, selesai kita dengar kuliah, habis kuliah kita balik. Esok kita jumpa pula dia tempat kerja, pasca pukul 8 balik pukul 5. Masuk OT hari Sabtu, pasca pukul 8 balik pukul 1. Ada peluang kita main golf sekali dengan dia. Ikut pandang setakat tu ya. Siapa dia bang? Tu kawan abang tu. Tapi dalam ramai-ramai kawan kita ada sahabat. Sahabat ni kita close sangat dengan dia. Mungkin kita kenal dia dari kecil, sekolah sekali, mak ayah kenal, satu kampung pula, dapat sambung belajar overseas, kita juga pergi sekali, balik pula duduk tempat Korea yang sama, kerja pula dekat-dekat, jumpa dia. Sahabat ni kematian ibu dia seumpama mak kita hak mati. Dia dilanda kesedihan, kehibaan dia itu kita yang rasa. Allah meninggal ayah dia seumpama meninggal mak kita. Dia susah dia kesusahan kita. Sahabat ni apa yang dia rasa, itulah yang dia akan rasa. Itu sahabat. Azan terus. Azan dulu. Kita azan sekejap, kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan salat. Lalu ketika baginda menyebut pada para sahabat, antum ashabi, kamu bukan setakat saudaraku, tetapi kamu adalah orang-orang yang memiliki jiwaku. Pedang-pedang kamu yang dibasahi oleh darah kerana aku. Aku dibuang oleh orang-orang Makkah, kamu menadah tangan menerima kehadiranku. Aku tidak ada harta, kamu yang memberikan kepadaku. Aku tidak ada tempat berteduh, kamulah yang memberikan tempat tinggal. Sahabat ni begitu berharga di mata Nabi ni. Allahu Akbar, dengar jawapan Nabi teriak sahabat. Begitu besar nilai mereka di sisi Nabi. Lalu Anas bertanya, siapakah di kalangan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi yang mulia menyebut, ikhwani alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Saudaraku yang aku maksudkan, iaitulah orang-orang yang datang selepas daripada kamu. Mereka beriman dengan agama yang aku bawa, sedangkan mereka tidak melihatku. Allahu Akbar. Seakan Nabi meletakkan kerinduan itu kepada siapa? Pada kita. Kita tak pernah tengok Nabi. Mak ayah kita jauh sekali, tok nenek kita lagi lah. Kita beriman dengan risalah yang Nabi bawa, kita tak tengok Nabi. Kata Nabi SAW, wajidtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Waktu Nabi sebut tu seperti itu, tergamuk di kalangan saudara-saudara Nabi ini, menghina tubuh badan yang mulia. Allahu Akbar. Semoga Allah jauhkan saya dan kita semua daripada terlibat dengan penghinaan yang cukup mengaibkan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah sebagaimana telah Allah berikan hidayah kepada penduduk-penduduk Taif. Dan kalaulah ada berita yang sampai kepada kita tentang penghinaan seperti ini, mohonlah kepada Allah, semoga Allah tidak jadikan kita di antara orang-orang yang juga menambah bara api di dalam bahaya yang cukup dahsyat. Semoga Allah ampuni saya dan kita semua. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الناس يدخلون في